Assalamualaikum, hai semua, selamat puasa. Selamat datang untuk korang yang baru je sampai ke channel ni. Dan terima kasih untuk korang yang dah lama dah follow saya daripada dulu sampai sekarang. Okey, malam ni kita nak ceritakan tentang kisah seram yang pernah berlaku di Janda Baik. Tapi sebelum tu saya nak buat disclaimer dulu. Saya ceritakan kisah seram ni bukanlah sebab nak menakut-nakutkan orang, sampaikan orang takut untuk pergi ke Janda Baik, untuk bercuti dekat sana. Yang mana kita semua tak perlu pun nak takut, sampaikan tak nak dah pergi ke sana. Padahal saya dengar dekat sana cantik sangat, dengan air sungainya yang mengalir. Lepas tu kita boleh mandi-mandi dekat sana. Ya Allah, saya memang suka sangat kalau dapat mandi dekat sungai ataupun air terjun. Yalah kan airnya kan sejuk semacam je. Yang penting kita kena tahu benda ni, hal-hal mistik ni kat mana-mana pun ada. Tak perlulah nak pergi ke Janda Baik je baru nak jumpa kan. Sebenarnya dekat sekeliling kita pun ada. Jadi disclaimer dekat sini, saya bukan nak menakut-nakutkan orang, sampaikan orang dah tak nak pergi dah tempat ni. Tapi cuma saya nak berbagi cerita apa yang pernah orang kongsikan, benda-benda mistik yang pernah berlaku dekat sana. Jadi kisah kali ni sebenarnya saya ambil daripada Twitter dan juga daripada Fiction Sasha. Rasanya kita semua dah sangat familiar dengan Fiction Sasha. Ialah salah satu medium yang kita boleh pergi sana dan baca bermacam-macam cerita hantu kita dapat. Satu hal lagi, sebenarnya video ni saya dah rakam dah hari tu. Tapi tiba-tiba je saya cek rakaman belakang, rakaman awal ni yang introduction kita cakap sekarang ni hilang. So kita terpaksalah rakam lagi sekali. It's okay. Small matter kan. Apalah sangat bulan-bulan puasa ni. Kita kena bersabar. Banyakkan bersabar ya. Okay, tak payah nak lengahkan masa. So korang dah sedia? Jom kita mula. Okey, kisah yang pertama ni adalah kisah daripada Twitter. Dan benda ni dikongsikan oleh salah seorang pengguna Twitter yang saya akan bagi nama samarannya sebagai Anik. Saya tak tahu apa namanya yang sebenar, tapi ya itulah, kita guna nama Anik ya, okey? Okey, masa tu Anik dengan kawan-kawan dia ni nak pergi ke Janda Baik, nak bercuti dekat sana lah. Dan masa tu diorang pergi dalam 5 buah kereta juga. Katanya masa tu macam happy sangatlah diorang. Yelah sebab diorang tak pernah nak pergi bercuti ramai-ramai macam gitu. Diorang tak pernah. So macam masing-masing happy lah, masing-masing gembira kan. Okey, diorang sampai dekat Janda Baik tadi dalam pukul 1 petang. Dah sampai je tadi, diorang semua pergi check area-area sungai, cek kawasan kan, tengok-tengok pemandangan yang cantik tu semua. Dah tu diorang pun pergilah check in dekat chalet masing-masing. Lepas diorang check in je, diorang terus terjun sungai, mandi-mandi sungai, lepak-lepak dekat sana kan, main-main semua. Dan katanya dalam sejam lepas tu, masa tu dah petang, jadi diorang pun masuk ke dalam chalet untuk tidur, untuk berehat lah. Jadi pada malam tu ada salah seorang kawan diorang ni namanya Amin. Jadi Amin ni saja je nak ambil angin malam macam tu kan. Jadi dia pun lepak-lepak lah dekat beranda, dekat luar chalet dia tu. Katanya dia duduk dekat balkoni tu, lepas tu lepak dekat sana, ambil angin malam, chill sambil layan perasaan macam tu. Dan tengah sedap-sedap dia layan perasaan tadi, tiba-tiba je dia terdengar macam cepelup, ada seseorang yang terjun masuk ke dalam sungai. Seolah-olah macam orang tu macam nak mandi dalam sungai tu lah pada malam hari tau. So dia pun macam tegur lah kan. Masa tu dia ingatkan member dia, dia ingatkan salah seorang member dia ni nak pergi mandi sungai. Jadi dia tegur. Dia cakap, "Oi geng, nak mandi sungai juga ke malam-malam ni? Tak sejuk ke?" Bila dah tegur tadi, tak ada siapa pun yang nyaut. Senyap je, sunyi je kawasan tu. Jadi dia pun apa lagi kan, masuk dalam chalet tu, lepas tu tidur. Dah esok pagi tu, diorang pun siap-siap lah kan. Siap-siap semua. Time tu diorang dah nak balik dah. Tapi diorang plan nak pergi ke Genting dulu. Nak singgah jap kat Genting, lepas tu lepak-lepak sana, barulah balik ke rumah sewa diorang. Dan masa tu, masa diorang nak berangkat daripada Janda Baik ke Genting tu, Amin tadi dia ada perasan tau, macam ada seorang budak lelaki ni yang nak follow diorang juga.
Cuma dia tak fikirkan sangat benda tu. Dia buat bodoh je, buat je. Dan diorang pun berangkatlah daripada Janda Baik pergi ke Genting. Dah sampai dekat Genting tadi, diorang lepak-lepak kejap. Dalam lebih kurang sejam jugalah diorang lepak dekat sana. Dah tu barulah diorang gerak balik. Dalam perjalanan Janda Baik sampai ke Genting, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tak ada benda pelik pun yang berlaku. Kecuali si Amin ni lah yang nampak budak tadi kan. Tapi lepas diorang nak bertolak daripada Genting ke rumah sewa diorang tu, barulah perkara-perkara yang misteri berlaku. Masa tu dalam kereta diorang ni ada 6 orang. Dan kebetulan pula dia lalu dekat highway lama masa tu. Dan tiba-tiba ada salah seorang kawan diorang ni termuntah tau. Dia muntah dalam kereta tu dan katanya baunya, ya Allah, memang buatkan semua orang pun rasa macam nak muntah juga. Jadi diorang pun ambil keputusan untuk berhenti kejap dekat R&R. Bersihkan kereta tu dulu, bersihkan muntah dulu kan. Barulah gerak balik ke rumah sewa diorang. Masa diorang dah sampai dekat R&R tadi, diorang keluar kereta. Lepas tu adalah yang nak cucikan muntah tu semua kan. Tapi masa diorang dah keluar kereta tu, si Amin ni sekali lagi ternampak budak lelaki yang sama. Dan budak tu duduk dalam keadaan yoga macam gitu, sambil-sambil jilat muntah salah seorang kawan diorang tu. Jadi pada masa tu, Amin je yang nampak benda tu tau. Maksudnya Amin je yang nampak budak tu. Orang lain semua tak nampak. So diorang pun bersihkan muntah tu semua. Dah settle dah. So diorang pun nak gerak balik dah kan. Diorang start kereta. Tapi kereta pula yang tak nak hidup. Katanya dalam 10 minit jugalah diorang cuba untuk hidupkan kereta. Barulah kereta hidup. Masa tu sebab Amin je yang nampak budak tadi, so dia pun jerit ke arah budak tu tau. Kau buat apa kat belakang tu? Keluarlah. Aku cakap keluarlah. Dia marah tau. Budak lelaki yang dia nampak tu bukan macam budak lelaki normal tau. Tapi tangan budak tu macam menggerutu macam tu. Kukunya ni panjang semua. Matanya pula merah menyala. Dan dengan rambutnya yang berserabai. Bayangkan sendiri. Jadi diorang pun teruskan perjalanan kan. Daripada tempat R&R tadi nak balik ke rumah sewa lah kan. Tapi dalam perjalanan tu, tiba-tiba je Amin rasa macam sakit sangat kepalanya. Dah tu dia rasa macam nak muntah macam tu kan. Dan tak lama lepas tu, diorang lalu dekat satu jalan dekat dengan kampung Jijan. Dekat situlah kawan diorang yang muntah tadi seolah-olah macam kena rasuk tau. Dah tu diorang terus juga perjalanan. Sampai je dekat rumah sewa tu, Amin tadi terus berlari masuk ke dalam tandas. Sebab dia dah tak tahan sangat dah. Lepas tu dia muntah-muntah ke dalam tandas tu. Dah tu Amin tadi dia boleh pergi menjerit-jerit. Dan dia suruh halau budak tu keluar. Tapi masalahnya dia je yang nampak budak tu tau. Orang lain semua tak nampak. Dah tu mungkin diorang fikir ada sesuatu yang tak kena ni kan. Ada something wrong dengan kawan-kawan diorang kan. So diorang pun panggil lah seorang ustaz ni. Dia telefon ustaz, suruh datang sekarang juga sebab memang dah tak keruan dah semua orang. Jadi masa tu ustaz datang dalam pukul 12 nak pukul 1 macam tu. Jadi sambil-sambil diorang tunggu ustaz tu sampai, sambil-sambil diorang azan, diorang baca Yasin. Dan tak lama lepas tu ustaz tadi pun sampailah ke rumah diorang. Bila dah ustaz sampai, ustaz tadi tolong ubatkan semua. Lepas tu diorang pun mungkinlah bertanya lah kot apa sebenarnya yang berlaku kan. Jadi ustaz tadi pun ceritalah sebenarnya masa diorang ni mandi dekat sungai sana, diorang ni ada terpijak kubur benda tu. Wait, sama ada kubur, takkanlah kubur jin, macam pelik pula kan. Adakah betul-betul ada kubur dekat situ? Lepas tu diorang terpijak. Questionable pula dekat sini. Tiba-tiba kan kita cerita, kita pula yang tertanya-tanya kan. Okey, kata ustaz ni lagi, nama bunian tu adalah Melo. Dan pada masa tu ustaz tadi dah hantar balik dah bunian tadi ke tempat asal dia. Jadi itulah cerita daripada Anik ni yang dia kongsikan. Cuma itulah saya macam terfikir. Sebab dia cakap kita orang terpijak kubur dia masa kita orang pergi mandi. Lepas tu ustaz dia cakap yang dia dah hantar dah bunian tu. Sebab setahu saya, kalau bunian ni bukanlah jin korin macam tu. Tapi yelah, siapalah kita kan yang tak berilmu tentang mistik-mistik ni, kita kurang sikit kan. Jadi mungkinlah
Ada pandangan korang sendiri yang lebih tahu tentang hal ni, silalah komen dekat bawah, share dengan kita orang apa sebenarnya yang berlaku ni. Okey, dia punya tweet ni sebenarnya ada jugalah ramailah yang komen, berkongsikan pengalaman dia orang sendiri kan. Ada salah seorang yang komen ni, dia cerita masa tu dia booking homestay dekat Janda Baik tu lah, sebab dia nak pergi bercuti dengan pakcik dia, dengan keluarga dia lah. Dan pada masa tu dia pergi booking homestay dengan makcik Ijah tau. Jadi bila dah pergi sana, dia pun call lah homestay tu kan, sebab katanya dia tersesat, dia tak jumpa homestay tu. Jadi dia call, dia cakap yang dia dah booking dah homestay tadi dengan makcik Ijah. Dan makcik yang jawab call dia tu cakap, makcik Ijah ni nenek saya, dia dah lama dah meninggal dunia. Dan sekarang ni dia tak ada terima pula tempahan daripada pelanggan kita ni. Jadi tak tahulah dengan siapa dia boleh pergi booking homestay tu. Ada juga yang cakap sebenarnya tempat ni ramai orang yang pergi buang saka ke, buang jin ke, buang huntu ke, dan macam-macam lagi lah. Okey, cerita yang kedua ni, cerita daripada Fish and Sasha. Mungkin korang ada terbaca kisah ni, tapi tak apa, kita dengar lagi sekali, okey? Okey, kisah kali ni pun kita bagi nama samaran juga. Kita gelarkan dia dengan nama Yana. Jadi ada satu hari tu, Yana dia pergi check in dekat satu resort yang ada di Janda Baik. Katanya resort tu memang cantik sangat, lawa sangat, eksklusif, private. Memang sesuai sangat untuk orang-orang yang suka dengan privacy. Masa mula-mula check in tu, dia macam pelik jugalah. Takkanlah aku seorang je yang check in dekat resort yang sebesar ni kan? Sebab pada masa tu, ada kereta dia sebiji je dekat situ. Masa tu dia bertiga, dia, suami dia dengan maknya. Cuma walaupun dalam hati dia ni rasa macam pelik, tapi dia abaikanlah benda tu. Yelah, dia fikir elok juga kalau macam tak ramai sangat orang kan. So macam bolehlah dia berhuha-huha mandi swimming pool ke apa. Dan yang paling penting, diorang tak perlu nak berkongsi mandi dengan orang-orang lain macam tu. Jadi petang tu, diorang pun pergilah mandi swimming pool. Mandi swimming pool, lepas tu dah boring dah dengan main swimming pool je kan. Diorang pergilah terjun sungai pula. Yelah, katanya sungai dengan diorang punya chalet tu memang dekat sangat. Jadi diorang pergi mandi sungai pula, main-main dekat sana semua kan. Dan dekat-dekat nak maghrib, barulah diorang masuk ke chalet diorang. Jadi berdekatan dengan chalet yang tempat diorang duduk tu, ada 3 biji chalet yang ada orang masuk. Maksudnya ada orang menetap lah dekat chalet tu kan. So katanya tak adalah macam krik-krik sangat. Ya betul lah kalau malam hari, lepas tu dia orang je yang ada dekat situ, boleh tahan lah dia punya kesik tu. Kita guna bahasa Kelantan, kesik. Dah tu diorang pergi bertegur sapa dulu dengan jiran-jiran celik diorang tu. Dan lepas tu barulah diorang masuk ke celik diorang, mandi-mandi, siap-siap semua kan. Okey, dah lepas isyak, lepas diorang dah makan dah semua, diorang pun pergilah keluar celik. Saja je nak melepak-lepak macam tu, ambil angin malam kan. Katanya pemandangan dia memang tenang dengan bunyi air yang mengalir. Ya elok lah kalau nak release tension ke apa. Dalam pukul 11 malam macam tu, diorang pun masuklah dalam celik sebab diorang dah nak tidur lah masa tu. Dalam pukul 12 malam, tiba-tiba je diorang terdengar sesuatu. Bunyinya tu macam ada orang ketuk menggunakan jari tau. Mula-mula tu dia ketuk sekali je. Lepas tu dia ketuk 2 kali. Lepas tu 3 kali. Lepas tu barulah berkali-kali. Ni macam cerita lawak pula ni. Ni bukan cerita seram ni. Yang peliknya, benda tu dia boleh ketuk dekat semua pintu yang ada. Dia ketuk dekat pintu, dia main pintu lah. Lepas tu dia ketuk dekat tingkap, dia ketuk dekat pintu bilik air, dekat atap. Dah tu dekat meja makan sebelah tempat dia orang tidur, itu pun dia main ketuk-ketuk juga. Ni bulan Ramadan ni, ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Tiba masa tu dia rasa macam segenap tempat ada orang ketuk tau. Dia memang dah bulatkan mata dah sebab dia nak perhatikan betul-betul daripada mana arah bunyi tu dan apa jenis bunyi tu. Sama ada bunyi ketukan dengan kuku ke, dengan tangan ke, ataupun mungkin dengan benda-benda yang lain kan.
keadaan bilik pada masa tu memang dah gelap gelita dah. Sebab semua orang dah tidur dan diorang memang tutup lampu bila tidur. Jadi memang susah sangatlah dia nak tengok keadaan sekeliling ni. Jadi Yana ni sebenarnya dia tidur dekat tengah-tengah, tapi tak ada tengah sangat sebab katanya sebelah kiri ni suami dia, dekat sebelah kanan pula ada katil single maknya. Jadi masa tu dia tidur menghadap mak dia. Masa tu dia pun mengiringlah ke sebelah kanan kan, menghadap maknya. Dan kebetulan handphone dia ni kalau ada apa-apa terus keluar notification. Dah tu lampunya pun automatik akan menyala kan. Masa tu naiklah satu notification, lampu pun menyala. So dia pun sempatlah jeling dekat dia punya phone ni. Dah pukul berapa dah sekarang ni kan. Masa tu dia tengok dah pukul 1 pagi. Dan time tu dia rasa macam takut sangat sampaikan dia tak bergerak tau. Dia stay je macam gitu. Dia takut untuk bangun dan kejutkan suami dia. Dan tak lama lepas tu dia tertidur. Ingatkan dah settle macam gitulah, bangun-bangun pagi je kan. Tapi tak, malam tu, bukan malam lah, pagi tu dia meracau-racau. Dia mengigau apa entah. Dan maknya pun kejutkan dia kan. Bila tersedar tu, dia tengok jam dalam pukul 1.20 pagi. Jadi dalam 20 minit je lah, lebih kurang dalam 20 minit je lah dia tidur. Tapi dia rasa macam dia dah tidur lama dah. Dah terbangun tadi, maknya pun sambung tidur balik kan. Masa tu, ketukan misteri tadi jadi balik dengan cara yang sama tau, dengan gaya yang sama, bunyi yang sama. Dah tu dia pun pejamkan mata, dia nak tidur, dia tak nak hiraukan semua benda tu, dia nak tidur. Dan ya, memang dia tertidur balik. Dah tertidur tu, sekali lagi dia meracau, sekali lagi dia mengigau. Masa tu mak dia bangun, kejutkan dia lagi sekali. Bila dah tersedar, dia pun tengok jam kan. Jam menunjukkan pukul 1.45 pagi. Ya Allah, baru mungkin dalam 10 minit kot dia tertidur. Masa tu dia rasa macam memang geram sangatlah. Dia rasa dia dah tidur lama dah. Dan dia mimpi tu macam kena kejar dengan binatang tu, kena kejar dengan binatang ini. Tapi sebenarnya baru 15 minit dia tidur. Dan maknya tadi lepas dah kejutkan dia terus tidur. Kalau saya lah jadi dia, saya akan cerita dekat mak saya dan saya cakap, jangan tidur, temankan kita. Okey, kali ni dia tukar posisi pula. Dia mengiring ke sebelah kiri, menghadap suami dia. Time tu dia bacalah apa-apa yang dia ingat, baca apa yang patut. Jadi bila dah sunyi balik, dia fikir yang mak dia dah tidur lah. Dan bunyi tu datang lagi tau. Dah tu dia pun cubalah kejutkan suami dia kan. Kejut-kejut suami dia. Tapi suami dia tak sedar langsung. Jadi dia cuba kosongkan fikiran. Dia fikir benda-benda yang positif je, benda yang best-best. Tak nak fikir yang benda-benda mistik lagi. Dan dia cuba untuk tidur. Tapi ketukan tu makin kuat pula tau. Makin rancak pula jadinya. Dah tu sekali lagi dia tertidur. Dia lelap kejap je, terus dia meracau-racau. Sama juga dengan macam yang sebelum ni. Masa tu sekali lagi mak dia kejutkan dia. Dan dia tengok jam menunjukkan pukul 3 pagi. Masa tu dia dah tak boleh nak tidur dah. Dan dia cakap tak mungkinlah dia nak ceritakan benda ni dekat maknya. Sebab masa tu malam 3 pagi, dalam gelap pula tu, kalau dia ceritakan benda ni dekat mak dia, takutnya nanti ada pula orang yang ketiga ataupun benda yang ketiga yang nyaut. Akulah tu macam gitu ke kan. Dah tu maknya pun tanyalah kan, kenapa ni sampai 3 kali mimpi-mimpi meracau-racau kan. Dan dia cuma cakap tak ada apalah. Jadi dia pun sambung tidur. Nak tidur lagi lah. Cuma yelah, benda yang sama juga berlaku. Bunyi tu datang balik. Kali ni dia dah tak tidur, dah tak tahan dah. Dia cuma dengar je suami dia berdengkur dekat tepi ni. Dan dalam pukul 4 pagi macam gitu, maknya bangun, pergi toilet, ambil wuduk. Lepas tu mak dia semayang sunat. Lepas mak dia semayang sunat tu, terus bunyi tu semua dah tak ada dah. Bunyi tu semua dah hilang dah. Jadi lepas subuh je, dia terus sambung tidur balik. Yelah, semalaman dah diganggu kan. Dan esoknya tu, diorang dah nak balik KL. Masa tu lah baru dia ceritakan apa sebenarnya yang dah berlaku pada malam semalam. Dan suami dia, yelah, suami dia kan tidur je semalaman. Jadi suami dia cakap, ya ke? Tak ada dengar apa-apa pun. Ya, awak kan tidur. Rupa-rupanya pada malam tu juga, mak dia
tak tidur langsung tau. Dan mak dia dengar semua bunyi tu, mak dia diam je, senyap je. Dan bila anak dia meracau-racau sampai 3 kali, itu yang mak dia dah tak tahan. Mak dia bangun solat sunat. Dan lepas solat sunat tu lah baru semua gangguan tu hilang. Jadi masa tu dia ingatkan habis kat situ je lah kan. Yelah yang ada kat janda baik, jadi dekat janda baik je lah. Tapi tak tau. Benda tu berterusan dekat rumah pula. Katanya dia sampai rumah dalam petang macam itu. Dah sampai rumah tu dia tidur kejap, rehat kejap. Dan lepas tu barulah dia kemas-kemas barang kan. Jadi malam tu mak dia masuk bilik untuk solat Isyak. Dan suami dia pula pergi masjid untuk solat kat sana. Dan sebelum tu sebenarnya suami dia ni dah siap semua dah. Basuh baju-baju yang kotor yang pergi ke janda baik tu lah. Dia dah balik, dah basuh, dah settle dah semua. Dan suami dia pun dah ambil dah baju yang ada dalam mesin basuh tu, masukkan ke dalam mesin dryer pula nak keringkan. Lepas dah pindahkan baju tadi, barulah suami dia keluar daripada rumah. Dan Yana ni pula masa tu dia tengah kemas-kemas dekat ruang tamu. Lepas suami dia keluar je daripada rumah, nak pergi ke surau masjid tadi kan, nak sembahyang kan. Tiba-tiba mesin basuh dia ni ada bunyi tau. Bunyi seolah-olah macam dah siap dah basuh. Kan kalau dah siap basuh kan ada setengah mesin tu bunyi ting 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 ting. Ada setengah tu pula bunyi tit tit. Macam gitulah dia adalah bunyi dia kan. Jadi Yana ni pun pergilah dekat mesin basuh tadi sebab dia nak keluarkan baju-baju tu semua, nak masukkan ke dalam dryer pula, nak check lah kan. Tapi bila dah sampai dekat mesin basuh tu, dia tengok lampu yang ada dekat mesin basuh dia tak menyala pun. Dah tu dia pergi cek, wayar mesin basuh tu tak terpasang pun sebenarnya. So masa tu lah dia macam terfikir lah kan, macam mana boleh ada bunyi mesin basuh yang dah siap basuh sedangkan mesin basuh ni dalam keadaan off. Dah tu dia pun pergilah ke ruang tamu balik. Yelah nak fikir pun tak ada jalan penyelesaian juga kan. So dia pergi ke ruang tamu balik untuk sambung kemas-kemas. Lepas tu nak rehat dekat situ lah. Masa dia nak pergi ke arah ruang tamu tu, dia kena lalu dekat depan bilik maknya. Dan kebetulan bilik mak dia masa tu, pintu dia tu terbuka. Dan mak dia tengah solat sunat Isyak masa tu. Jadi sebab awal lagi, dia pun pergilah ke arah ruang tamu kan. Pergi ke ruang tamu sana, lepas tu landing dekat sana. Dan masa dia rehat-rehat tu, tiba-tiba je pintu bilik maknya boleh tertutup tau. Boleh bergerak dengan sendiri. Maksud dia pelik lah. Tak pernah pula pintu boleh tertutup sendiri kan. Katanya memang benda tu tak pernah berlaku. Masalahnya angin ataupun kipas ke apa memang tak akan mampu untuk tolak pintu tu. Dah tu dia pun pergi ke arah bilik mak dia dan dia buka balik pintu yang tertutup tadi kan. Masa tu dia tengok maknya dalam keadaan solat lagi, tengah solat lagi. Jadi bila dia tengok mak dia tengah solat, memang dia dah fikir yang yalah ada something ni kan. Dia dah tak boleh nak husnuzon dah. Sebab ni kira kali kedua dia kena ganggu. Dekat dalam rumah dia lagi. Lepas dia tolak pintu tu balik, dia tahan pintu tu dengan kapet tau. Tak nak bagi tu tutup lagi lah. Dan dia pun pusing lah badan dia nak pergi ke arah ruang tamu. Tapi masa tu sekali lagi pintu tadi tertutup. Masa ni lah dia terus tendang pintu tadi. Dia masuk dalam bilik maknya, duduk atas katil dekat sebelah maknya yang tengah solat. Maknya yang terkejut. Tapi nasib baik jugalah mak dia dah habis solat dah masa tu. Dah bagi salam dah. Dah tu dia pun terkejut lah tengok keadaan anaknya yang tiba-tiba je melompat atas katil kan. Lepas tu tanyalah kenapa. Dan Yana ni cakap pintu tu tertutup dengan sendiri. Jadi mak dia pun cakap lah, mungkin angin kot macam tu kan. Dan Yana ni macam insist tau. Okey, kalau angin kita tengok je pintu ni. Kita tengok sama-sama sama ada dia tertutup balik ataupun tak. Masa tu dia tengok je pintu tu. Dia tunggu je pintu tu untuk tutup. Dalam sejam jugalah. Katanya dia tunggu je pintu tu untuk bergerak. Tapi tak bergerak-gerak juga. So masa tu dia macam terfikir lah. Dia macam ada terbawa balik ke benda-benda mistik daripada janda baik sana. Sampaikan dekat rumah pun dia kena juga kan. Cuma dia cakap memang dia tak serik lah untuk pergi lagi dekat janda baik sana sebab tempat tu memang cantik sangat. Ya Allah, dengar dia cakap cantik tu saya pun macam teringin lah sebab saya memang suka, saya memang sangat-sangat suka mandi sungai. Tambah-tambah lagi macam air terjun ke apa.
Dan Alhamdulillah lepas tu dah tak ada lagi dah gangguan-gangguan yang pelik-pelik yang dia dapat. The end. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Tiba-tiba kita jadi robot. Okay lah, jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.